Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Hari ini adalah hari yang sangat-sangat baik. Tengok dekat skrin dekat sebelah saya, semua hijau. Semua hijau kecuali mungkin XRP lah So dalam video ni kita nak bincang tentang Bitcoin, Ethereum dan juga apa yang dah jadi dekat XRP Sebab ketiga-tiga aset ni memberikan impact dalam tempoh satu atau dua hari yang lepas Dan bulan ini saya rasakan adalah bulan yang sangat bagus untuk Ethereum dan juga Bitcoin, tuan-tuan puan-puan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Ethereum secara rasminya telah mencatatkan all time high yang terbaru, iaitu sekitar berapa ni? 1530 buat masa sekarang So mungkin dia boleh pergi lagi tinggi lagi, kita tak tahu. Tapi buat masa sekarang all time high dia adalah 1530 Sebab benda ni memang benda yang dijangka. Ethereum memang akan pecahkan all time high dia yang lepas dalam 1400. Cuma persoalan waktu tu adalah bila. Ingatkan pada bulan Januari, namun perkara itu tidak berlaku. Dan sekarang bulan Februari, pada minggu pertama lah, Februari minggu pertama dia dah pecahkan all time high dia. Jadi siapa-siapa yang pegang atau hold Ethereum tu memang sekarang tengah tersenyum gembira, sebab memang you guys tengah buat profit So jangan lupa untuk like, subscribe, share, comment on this channel, video saya, sebab sekarang ni kita menuju ke fasa bull run yang seterusnya. Sebelum ni kita tengah start bull run, lepas tu ada bulan Januari ni ada orang tarik handbrake. Saya akan dedahkan dalam video ni siapa yang duduk tarik handbrake pada bulan ini kan. Sepatutnya kita boleh pergi lebih tinggi, tetapi ada company ni, syarikat ni yang menarik handbrake sedikit So kita akan bincangkan tentang syarikat itu, tuan-tuan puan-puan. Okey, sebelum itu kita check kita punya market cap dekat CoinGecko. So Bitcoin 5.9%, Ethereum 13.3%, XRP 0.6% jatuh. Dia memang dalam tengah jatuh lah sejak semalam punya pump and dump punya program yang tak menjadi. Jadi dia duduk jatuh. Saya akan sentuh on the XRP. Sebab ada satu point penting yang saya nak bagi tahu tentang XRP ni. Polkadot naik 8.2%. Dan saya difahamkan ini adalah kabar angin rumors. Saya difahamkan Polkadot akan masuk dalam exchange dalam stock exchange. So ini tak pasti, tapi rumors dia katakan Polkadot akan diperdagangkan di traditional market lah. So kalau benda itu berlaku, memang harga Polkadot akan naik lebih tinggi, tuan-tuan puan-puan Cardano pun naik juga, Litecoin, Chainlink. Memang hari ini semua tengah naik. So siapa naik paling banyak? Terra, UMA, Balancer. So DeFi punya coin ni, ni yang top 4 ni semua mostly DeFi punya coin. So DeFi memang sejak minggu lepas atau 2 minggu lepas memang tengah mencatatkan kenaikan. So waktu Ethereum tengah kena suppress, Bitcoin tengah kena suppress, tak naik-naik, DeFi diorang tengah naik secara perlahan-lahan So memang sesuatu yang positif sedang berlaku di dalam DeFi. Kita tengok siapa yang hilang duit banyak. Dogecoin. So Dogecoin memang tak ada fundamental. So sekarang ni tak ada apa-apa yang lawak, tak ada apa-apa yang komedi apa semua tak ada. Jadi Dogecoin pun inilah dia tengah turun. Sebab selalu memang macam tu. Dogecoin ni dia pump and dump. Kalau ada apa-apa event news, sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat havoc, dia akan naik. Tetapi bila dah tak ada apa-apa isu sangat, tak ada apa-apa benda yang nak diperlawakkan dan sebagainya, dia akan turun lah So itu memang sifat Dogecoin itu sendiri. So untuk main Dogecoin ni kena selalu alert dengan news dan sebagainya So
itu on the biggest loser lah. Sebenarnya yang lain pun tak adalah lose banyak sangat apa yang saya nampak ni. Sebab sekarang ni permulaan, sebab Ethereum dia dah break dia punya all time high. Jadi yang lain semua akan pick up juga ya, tuan-tuan puan-puan. Okey, kita tengok carta Bitcoin pula. Carta Bitcoin. Oh sorry, kita tengok dalam daily chart dulu So saya ada draw beberapa line yang baru sebab saya dah nampak ada satu pattern baru yang terbentuk. Yang tu kita akan tengok dalam 4 hours chart. Cuma apa yang saya nak bagi tahu adalah dalam konteks daily chart ni dia dah break dah. Sebab saya ada draw segitiga ni. All this while dia duduk main-main dekat segitiga ni. Namun mulai bulan ini, bulan Februari, dia dah start naik dah. Dia dah start semakin naik lah. So apa yang saya draw dekat sini, okay, saya buat dalam 4 hours chart lah. Lagi senang nak nampak So apa yang saya nampak trend dia ni, sebab last hari tu dia ada naik sikit. Dia ada naik pada 29 Januari dia naik, lepas tu dia turun. So lepas dia turun, bila dia buat reversal ni, saya dah nampak satu trend yang tengah pick up. Dia macam cuba nak break the resistance ni. Dia nak cuba nak break resistance ni. So dekat segitiga yang tengah diverge banyak ni, kalau tuan-tuan nampak segitiga yang saya draw ni, ini adalah volatility. Maksudnya bila dia dah start jadi volatile balik, dia mungkin boleh pergi macam ni okay, kita draw sikit. So kemungkinan dia akan pergi sini, turun, pergi sini, turun, So itu on the dia akan jadi semakin volatile lah kalau harga dia pump. Sebab dia kalau macam ni dia memang akan volatile. So memang ada possibility untuk dia pergi volatile. Namun ada lagi satu kebarangkalian adalah kalau dia pergi, kalau tuan-tuan puan-puan nampak saya ada draw line macam ni. Satu macam ni, dan yang lagi satu ni macam ni. Okay, so ini adalah parallel. So maksudnya ini dia takkan volatile sangat, tetapi dia akan cuba maintain dekat sini. So ini pun bagus juga, sebab kalau dia buat pergerakan ni, banyak altcoin akan naik. So kalau perkara ini berlaku, maknanya dia tak terus pecut ke atas, dia pergi secara slow. Maksudnya dalam tempoh terdekat ni banyak altcoin yang akan buat big move. So bagi saya lebih prefer dia main-main dekat sini, sebab saya nak altcoin pun turut naik juga. Sebab sekarang kita dah nampak dah DeFi coin semua naik. Yalah, Ethereum pun dah naik. So Bitcoin bagus, dia naik tu bagus. Cuma buat masa ni dia kalau main-main dekat sini, okay, then maybe after dalam minggu depan macam tu, dia nak buat big move dia terus, dia buat dia punya big move dia terus ke sini ke kan, dan sedap lah. So ini antara dua expectation saya, iaitu antara dia main-main dekat dalam ni, dia pergi selari je, cantik kan, selari je, ataupun dia mungkin jadi volatile sikit, ada orang pump lagi banyak, dia boleh terus pergi sini dan naik lagi, dan mungkin dia akan terus ke terus ke 50,000 lah. Dia naik-naik, dia akan terus ke 50,000. So dia pergi macam ni kan, terus ke 50,000. So ini antara projection saya for Bitcoin, sebab saya nampak bulan ini adalah bulan yang ramai yang akan beli dan ramai yang akan bullish, terutamanya big industry, big industry. So for example, kalau tak silap saya, hari ni ataupun esok, pengarah MicroStrategy Michael Saylor, dia akan buat satu taklimat bersama industri-industri besar untuk menceritakan apakah kebaikan Bitcoin. Jadi untuk big corporation, big institution, Michael Saylor ni dalam masa beberapa bulan ni sedang menjadi juru cakap. Kita dah tahu dah, Elon Musk dia memang selalu tweet dan sebagainya, benda tu bagus. Tetapi saya nampak peranan Michael Saylor ni lebih structured. Dia lebih kepada, okay, dia nak buat
program secara rasmi dengan usahawan-usahawan ataupun industri-industri yang besar. So saya nampak peranan yang dibaikan Michael Saylor pun agak besar juga. Dan kita juga perlu ingat bahawa, ingat tak video saya yang lepas saya ada bagi tahu tentang Grayscale. So Grayscale unlocking dia bulan Februari ni akan start. Jadi saya jangkakan dalam minggu pertama ataupun minggu kedua Februari ni Grayscale akan membuat pembelian besar-besaran on the Bitcoin lah, yeah? So memang bulan ini bagi saya adalah bulan yang agak-agak menarik, agak-agak bullish, agak-agak positif untuk Bitcoin, yeah? So macam tadi awal video saya ada kata ada orang yang buat kerja jahat lah, tapi taklah jahat sangat. Ini biasa je. Yang kerja yang suppress harga Bitcoin ni, So saya akan cerita dalam dalam video lepas saya buat analysis on Ethereum, dan saya akan cerita lepas tu on the XRP, and then kita pergi dekat topik kita ni, So sekarang ni kita buka Ethereum pula. Ethereum yang sedap ni tengok ni. So Ethereum dia dah break dah. So macam yang saya buat line sama juga dengan Bitcoin. So saya expect ini adalah parallel line yang Ethereum akan pergi. So sekarang ni dia dah touch dekat sini. Tadi dia buat pullback sikit, namun saya nampak seolah-olah dia nak cuba break yang ni. So kita tengok dekat carta 4 jam pula. Baru clear sikit. So dia kena sentuh ni, dia belum pergi sana lagi, So Ethereum sekarang tengah duduk main-main lagi dekat sini, tengah go parallel. Tapi kalau dia dah break, dan kemungkinan volatility untuk Ethereum ni pun akan bermula lah, So bagi saya on the Ethereum saya tak kisah. Kalau dia nak pergi sampai sini pun pergilah. Kalau macam Bitcoin tadi saya kata take it slow, naik slow kan. Lepas seminggu ke teruslah pergi sampai 50k macam tu. Tapi Ethereum kalau boleh pergi je dekat sini kan. Nanti cuba go sideways ke kan, macam tu, sebab dia dah lama dah kena suppress. Dia dah lama dah test 1400. Banyak kali dah tuan-tuan puan-puan dia duduk test dekat sini. 1 2 3 4 kelima ni lah baru dia dia break. Dia ibarat nak pecahkan pintu kan. Kita cuba pecahkan first attempt, tak boleh. Second attempt tak boleh. Third attempt tak boleh. Tapi pintu dah makin lemah. Lepas tu attempt keempat, kelima, pintu pun berjaya dipecahkan. Ini pintu all time high lah maksud saya, bukan pintu rumah. Kalau pintu rumah orang nanti kita kena tangkap polis sebab merompak. Okay, gurau je. So ni tengah naik ni. So dia dah touch dah line kuning ni. So probably ada kemungkinan harga Ethereum pergi sampai 2000 dalam tempoh terdekat. Ada kemungkinan, saya rasa dia dah tak ada dah nak main-main dekat sini. Sebab dia dah lama dah duduk dekat parallel ni tuan-tuan puan-puan. Dia dah lama dah dekat sini. So apa yang saya jangkakan, dia mungkin akan tinggalkan 1400 ni. Dan 1400 yang dekat line yang 1400 ni kemungkinan sebelum ni dia jadi resistance level. Maksudnya dah kena pecahkan pintu. So pintu dah dipecahkan, dan saya jangkakan benda ni akan jadi lantai, akan jadi support level. So kalau lepas ni dia turun pun dia akan pergi sampai sini dan dia akan naik balik, So saya punya harapan for Ethereum ni dalam masa terdekat beberapa hari ni pergi sampai 2000. Itu memang sangat-sangat bagus lah, pergi 2000 and then dia just main dekat sini. Dan kalau dia turun pun turun sampai 1004 ke 1005. Lepas tu hopefully dia naik lagi tinggi lah, So itu adalah saya punya harapan ataupun prediction untuk Ethereum, Okay tuan-tuan puan-puan, kita nak bincang topik kita pada hari ni, So first yang saya nak address ni adalah on the XRP, Ripple XRP. Sebab macam tuan-tuan puan-puan tahu, dalam video lepas pun saya ada ceritakan apakah senario yang mungkin akan terjadi, apakah possibility yang mungkin akan terjadi, So possibility dia ada dua. Satu, kalau dia, sebab dia kata pump and hold. Satu, dia akan naik. Yang kedua, dia boleh jadi turun. So dua-dua possibility pun saya dah cerita. Dan saya tengoklah dekat social media kan, even terutamanya orang-orang Malaysia ni lah,
ramai juga yang kehilangan duit, ramai yang kerugian. Maksudnya dia beli waktu harga dia dah 60 sen, 70 sen, sebab dia harap pada 1 Februari nanti harga dia akan jadi lebih tinggi. Namun perkara itu tidak berlaku. Harga harga XRP menjunam, jatuh balik. Sekarang ni harga dia berapa ni? Sekarang dekat 36 sen. Kalau tak silap ada yang lagi teruk. Semalam saya nampak 30 sen kot, 30 sen USD. Ya. So satu benda yang kita kena fahamkan dan kena tanamkan dalam diri masing-masing ialah bila bull run itu berlaku, tidak semestinya orang akan buat duit. Kadang-kadang bila tersilap langkah dalam fasa bull run pun orang boleh hilang duit, tuan-tuan puan-puan. Sama juga kalau dalam fasa bearish, tidak semestinya orang yang buat trading waktu bearish tu akan hilang duit. Tak. Kalau kena caranya, mereka boleh buat duit waktu keadaan bearish juga. Semuanya perlukan pengalaman dan juga ilmu. Dan so apa yang terjadi on the XRP, kalau ada yang buat duit tu, alhamdulillah, syukur kepada Allah dan juga kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Dan kalau ada yang kehilangan duit sewaktu buat pelaburan XRP semalam, benda ini boleh dijadikan sebagai pengajaran. So oleh itu saya tak nak jadi macam orang lain. Saya tengok influencer lain semua sebelum 1 Februari dia kata beli. Bila harga XRP turun dia kata itulah tak ada ilmu, sebab tu korang loss ke, korang kerugian. Saya rasa benda tu tidak sepatutnya dilakukan oleh influencer ataupun orang-orang yang otai lah dalam trading. Sebab kita kena kalau boleh mendidik orang ramai ataupun memberitahu apakah next solution yang kita boleh ambil. Kalau benda ini terjadi lagi di masa akan datang, apakah pendekatan yang kita boleh ambil. So dalam video ni saya nak bagi tahu sedikit apa fenomena yang terjadi kepada XRP. So yang ni tuan-tuan puan-puan kena dengar dengan peka, sebab benda ini bukan benda first time. Apa yang berlaku dekat XRP ni bukan benda first time. Sebenarnya perkara macam ni dah banyak kali berlaku, ya. So fenomena ni kita boleh jadikan sebagai kita punya strategi. So kita nampak setiap cabaran ni kita kena tukar jadi peluang, ya. So sekarang ni kita nampak XRP tu jatuh kan. So apa yang jadi adalah dia ada satu fenomena yang kita panggil buy the rumors, sell the news. Saya ulang balik. Buy the rumors, sell the news. Kalau dalam bahasa Melayu macam cakap apa beli kabar angin, jual berita. Kalau tukar dalam bahasa Melayu. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu ada term ni ke tak, tapi dalam trading ni term ni normal. Ini bukan strategi technical analysis. Ini adalah strategi psikologi. So apa yang terjadi adalah saya buka chart for ni kejap, for XRP. Sebab kalau explain dengan chart ni lebih sesuai saya rasa, ya. So apa yang terjadi adalah sekitar dalam 27 ke 28 Januari ni ada berita di social media. Bukan berita, kabar angin, ya. Ada kabar angin. So sebelum saya cerita XRP ni, saya bagi konteks dululah. Apa ni sell the rumors dan buy the news, ya. Lupa pula, sepatutnya saya terangkan dulu yang ni sebelum tengok dekat chat. So sell the rumors ni maksudnya kalau ada sesuatu berita yang di-announce, kalau diorang announce berita ni pada tarikh sekian-sekian, perkara ini akan berlaku. Ini adalah berita positif lah. Contoh berita positif, sesuatu yang bagus akan berlaku kepada projek itu kan. So ramai yang tengok ada benda bagus nak berlaku. Jadi dalam tempoh beberapa hari sebelum berita sebenar itu keluar, sebab dia selalu berita kalau dia kata projek ni nak launch something pada tarikh sekian, dia dah bagi tarikh. Jadi beberapa hari, dan kadang-kadang boleh jadi beberapa minggu, beberapa hari sebelum berita itu keluar, dia akan build up anticipation, seolah-olah tarikh itu telah diawalkan, ya. Contoh
kalau dia kata berita tu pada 1 Februari, berita tu contoh dia kata projek ini akan melancarkan sesuatu pada tarikh 1 Februari. Tapi announcement tu keluar mungkin 3 atau 4 hari sebelum tu, mungkin pada 27 Januari. Jadi orang yang nampak ni bukan orang, traders yang pandai ni, dia akan buat seolah-olah apa yang akan keluar pada berita tu telah dilaksanakan pada sekarang, pada waktu yang dia dengar kabar angin tu. So dia jadikan kabar angin tu sebagai berita. Memang berita tu kata sepatutnya 1 Februari, tapi dia buat satu anticipation. Dia create hype seolah-olah 1 Februari tu dah start berlaku pada 27 Januari. Itu lebih kurang dia punya game dia. So apa yang berlaku adalah trader-trader yang pandai ni dia akan start beli. Dia akan beli dan pada waktu hari kejadian, hari di mana news itu sepatutnya berlaku, mereka akan start jual. Inilah kita kata strategi buy the rumors and sell the news, Dan perkara itulah yang terjadi pada XRP. Okey, dia ada beberapa apa kita panggil variation dalam strategi ni, So variasi yang pertama adalah kalau kabar angin yang katakan contoh kalau ada sesuatu kabar angin tu kan dikeluarkan dan dia ada bagi jangka masa dan akan ada news kan. Kalau kabar angin dengan news tu sama level, maksud apa yang akan jadi adalah orang yang beli sewaktu tempoh kabar angin ni, dia akan beli dan waktu actual news, bila waktu kabar angin dan actual news tu bertemu dan dua-dua pun dalam kekuatan yang sama, mereka akan start menjual. Biasanya mereka akan start menjual, Dan benda yang sell off ni selalunya adalah temporary, Maksudnya dia akan start jual dan lepas beberapa hari macam tu akan ada buyers yang akan beli dan dia akan push balik harga tu naik atas lah. Maksudnya buy the rumors and sell the news ni dia adalah temporary effect untuk turunkan harga. Hanya temporary effect pada hari kejadian yang sebenar, Itu adalah variasi yang pertama. Variasi yang kedua adalah macam ni. Dia rumors dah keluar, kabar angin dah keluar kan. So orang beli dan bila dia tengok on the actual day ni, actual day maksudnya pada tarikh berita itu, dia akan tengok okey, adakah rumors ini tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dijanjikan. Contoh dia kata dalam announcement sebelum tarikh sebenar, dia kata okey, projek ini akan buat macam ni kan. Dia hype lah kan akan jadi macam ni. Tapi on the actual day dia tengok projek tu macam alah ni je ke upgrade yang korang buat kan. So jadi investor rasa kecewa dan mereka sudah tentu akan jual. Traders, investors akan jual. Cuma bezanya kalau kabar angin ni dia kalau news ni tidak sekuat kabar angin yang dinyatakan, dia akan terus push the price down. So untuk dia naik balik ni mengambil masa yang sangat lama. Sebab apa? Sebab ramai yang kecewa. Dia tengok alah janji macam ni tapi bila deliver tak adalah seperti yang diharapkan. Jadi dia akan terus jatuh. Itu variation yang kedua. Variation yang ketiga adalah macam ni. So kabar angin dia kata projek ini akan lakukan sekian-sekian. So orang pun belilah, anticipate, dia beli. Dan pada waktu hari berita itu, investor tengok, wow, dia buat 2 kali ganda daripada yang dijanjikan. Contoh, so kalau orang tu janji apa ni 5 bintang, tapi pada waktu berita tu dia deliver 10 bintang. Contoh 2 kali ganda. So investor ataupun trader dia nampak, wow, actual news ni lagi hebat daripada berita yang aku dengar ni. So dia akan hold, dia takkan jual. Dia akan hold dan orang baru pun akan beli dan dia akan push terus harga tu naik. So inilah dia konsep buy the news dan sell the rumors yang tuan-tuan puan-puan kena faham. Sebab lepas ini akan ada banyak benda macam ni akan berlaku. So lepas ni tuan-tuan puan-puan akan faham, okey, kalau ada waktu anticipation, kalau nak beli, waktu ni lah nak beli. Dan kalau waktu actual news tu keluar, tuan-tuan puan-puan either boleh jual
Ataupun tengoklah kalau news tu memang bombastic, memang sangat power, memang mungkin tuan-tuan puan-puan boleh hold, ya. Tapi apa yang pasti for the XRP, kita tengok chart dia. So ini adalah fasa anticipation. Lepas 27 Januari ni adalah anticipation, kan? 29 anticipation. Ni sepanjang weekend ni lah anticipation, ya. So 30 Januari puncak anticipation sebab sehari sebelum kejadian. Dan okay, sorry, 2 hari sebelum kejadian, lepas tu sehari sebelum kejadian ni pun orang dah start menjual dah. Nampak tak? Sini orang dah start beli, sini orang dah start jual sehari sebelum, ya. So traders ni dah nampak dah kemungkinan XRP akan dump. Dan dekat sini 1 Februari habis. Dia dah pergi sampai 70 sen, lepas tu dia terus dump. So kebanyakan trader dia masuk dekat sini yang guna konsep buy the rumors dan sell the news ni. Dia beli sekitar harga ni tuan-tuan, dekat 27 macam ni. So bila dia pergi dekat 50 sen macam ni, dah 2 kali ganda diorang jual. Diorang jual. Sini kebanyakannya masuk ni yang baru dengar news ke apa ke, kan. Dia masuk dekat sini, ataupun ada yang teruknya masuk dekat sini, ya. So bila dia dah dump, so ramai yang merasa kerugian lah. 25% dia jatuh. Saya rasa tinggi lagi ni. Sorry, sekejap price range. Saya rasa tinggi lagi ni. Dia sampai mana ni? 50%. Apa 25? Okay. Sekarang ni tengok 55%. So siapa yang beli dekat Eco ni memang sedang mengalami kerugian. Satu saya kata, kalau boleh elakkan beli lebih daripada 50 sen dalam video yang lepas, sebab memang dijangka dia akan jatuh kau-kau. Kalau beli dekat sini semua ni memang kesian lah, So inilah yang berlaku. Benda ni bukan benda yang baru, konsep ataupun strategi ni. So next time kalau tuan-tuan puan-puan dengar apa-apa rumors ataupun dapat apa-apa announcement, tengok dulu. Kalau orang tengah beli waktu tu, then mungkin tuan-tuan puan-puan boleh beli waktu part anticipation. Tapi on the actual day tu, kalau boleh better tuan-tuan puan-puan jual, ambil duit, cabut. Sebab kalau keep on hold habis akan kerugian. So lepas ni kita tak tahu bila lagi dia nak pergi for 70 cent. Sebab for XRP punya cerita ni, dia punya actual actual news ni tidak sekuat khabar angin. Sebab actual news dia apa? Cerita dia pump and hold. Kalau hold, harga dia akan naik. Tetapi ramai tak tahu kenapa nak hold. Dan kebanyakan yang masuk ni, mereka bukanlah orang kuat XRP. Maksudnya mereka bukan XRP community ataupun penyokong tegar XRP. Sebab kempen tu dia dilancarkan ataupun target dia adalah kepada penyokong tegar XRP. Tapi bila ramai yang bukan penyokong tegar, ramai masuk ni sebab nak buat duit je. So sebab tu harga dia naik, dan lepas tu ramai yang dah buat duit dan dia pun keluar. So orang yang newbie siapa tersangkut. Dia tersangkut antara perjuangan XRP ataupun profit making. Dia tersangkut, So itulah yang berlaku for XRP. Dan benda ni bukan benda yang baru. Saya boleh tunjukkan dekat Ethereum juga apa yang berlaku ni. Mana line yang saya draw ni? Alamak. Okay. So apa yang berlaku dekat Ethereum ni, saya buat shape kejap Okay. So mana ni? Okay. Sini sampai sini kot. Okay. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, fokus kat sini, apa yang terjadi adalah Ethereum pada 1 Disember dia melancarkan dia punya Ethereum 2.0 lah, dia punya beacon punya ni phase. So sepatutnya news tu adalah news yang sangat positif. News yang sangat positif sebab Ethereum dalam pelancaran ETH 2.0. So pada
sebelum dia dibuat pelancaran pada 1 Disember 2020. Jadi beberapa hari sebelum tu, ni adalah fasa anticipation mulai 28 hari bulan, ya. Mulai 28 harga tengah naik dan ramai waktu tu jangka pada 1 Februari pada 1 Disember harga Ethereum akan naik mendadak, ya. Tetapi fenomena buy the rumors dan sell the news telah berlaku. Apa yang berlaku pada 1 Februari, harga tu jatuh. Nampak tak merah ni? Harga dia jatuh. Dan lepas tu untuk 1 minggu macam tu, harga Ethereum pergi ke bawah je. Dia turun je sampai berapa ni? 11 Disember. Selepas itu baru dia buat kenaikan dan lepas tu dia naik sampai sekarang 1500. So ini antara bukti terdekat yang saya boleh bagi tentang fenomena buy the rumors dan sell the news, Cuma dalam ni variation dia adalah dia punya actual news dengan khabar angin ni sama level. Sama level. Sebab tu waktu hari kejadian harga dia jatuh, lepas tu dia continue dekat bawah, namun on the longer term harga dia terus naik. So ini antara perkara penting lah yang tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan in terms of kalau nak masuk game-game yang macam ada elemen-elemen sentimen ni. Sebab saya dah bagi tahu dah semalam lagi, benda ni adalah perkara yang terbentuk hasil daripada sentimen, bukan on the strong fundamental. Ini adalah satu perjuangan. So kalau tuan-tuan puan-puan nak join perjuangan, tak apa, join. Harga jatuh apa pun teruskan hold. Tapi kalau yang nak masuk untuk profit, kena hati-hati. So in the future, tuan-tuan boleh gunakan indikator ni, strategi sell the news, buy the rumors, Okay. So itu on the XRP, kita dah settle dah XRP. Hopefully tuan-tuan puan-puan faham lah tentang XRP punya keadaan. Next kita nak cerita ni, ni yang kita nak cerita tentang Bitcoin. Okay, so apa yang berlaku for Bitcoin ni, saya difahamkan sepanjang bulan Januari ni berlaku massive sell-off daripada satu syarikat mining yang kita panggil F2 Pool. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat, dalam video yang lepas saya ada cerita tentang double spending. Ada pertembungan antara dua pool, Slush Pool dengan F2 Pool. F2 Pool tu yang kalah kan. So F2 Pool ni lah yang buat kerja gila ni, yang buat massive sell-off sepanjang bulan Januari. Sebab tu ramai yang mungkin tertanya-tanya, sepanjang bulan Januari kan, yelah dengan Elon Musk kata puji Bitcoin, institution pun banyak yang puji Bitcoin, banyak news-news yang bullish, namun harga dia masih di bawah 40,000 USD. Dia tak break. Sebab apa? Macam kita tahu, dalam Bitcoin pun ada demand and supply. Demand adalah daripada buyers. So buyers ni siapa? Orang-orang biasa, biasa ni retail investor ataupun institusi-institusi besar. Sellers pula siapa? Orang-orang biasa juga, sebab kita nak make profit, dan syarikat-syarikat mining, So pada bulan Januari ni, pengaruh syarikat mining ni lebih besar daripada institusi-institusi besar. Sebab itu harga Bitcoin dia tak boleh pergi lagi atas. Dia masih kekal dekat sekitar harga 30,000, So kita tengok pendedahan kita ni. So apa yang terjadi adalah F2 Pool ni, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, sejak 3 bulan yang lepas ni, apa ni, September, Oktober, November, Disember ni, mereka tidak melakukan apa-apa penjualan. Jadi dia buat mining lah. Dia mining Bitcoin tu. Okay, dia dah dapat Bitcoin, dia mining je, dia tak buat apa-apa penjualan pun. Tetapi mulai pada bila ni, Januari, Disember adalah dia jual sikit. So yang merah ni, histogram yang merah ni adalah bilangan Bitcoin yang dijual, So mulai bila ni, 14 Januari, mereka pun start buat penjualan. Dia dulu jual dalam 300-900 Bitcoin, dan paling tinggi dia pernah jual adalah 10,000 Bitcoin, So mereka ni melakukan penjualan yang besar-besar. Sebab memang kita tahu ada pihak yang menjual, ada syarikat mining yang menjual, cuma kita tak tahu siapa yang duduk jual ni. So bila kita tengok on-chain analysis, baru kita tahu, kita detect, oh rupanya F2 Pool ni yang tengah buat penjualan. Jadi sepanjang bulan Januari ni,
mereka telah menjual banyak Bitcoin dan mereka dapat banyak banyak duit lah. So bila ada banyak supply of Bitcoin, sudah tentu harga dia akan jatuh. So kalau tuan-tuan nampak, mula-mula dia jual sikit kan. Lepas tu bila dia start jual banyak ni, harga Bitcoin pun terus jatuh. So kalau kita tengok dekat chart ni pun, so memang jelas lah kalau kita buka on the weekly chart ni. Oh sorry. Oh saya tak buka ni Okay, sorry tuan-tuan dan puan. Okay, kita terpaksa ulang balik So macam saya katakan tadi, kalau tuan-tuan puan-puan nampak dekat chart ni, so sinilah massive sell-out berlaku sekitar bulan Januari. So tak apa, biar dia refresh kejap. Okay, sorry. So dekat sekitar bulan Januari ni, Januari 14, start Januari 14 berlaku massive sell off. So kalau kita tengok dekat chart ni, memang dia explain dekat kita lah. Nampak tak? 11 Januari, 18 Januari. Jadi minggu ni, sepanjang minggu ni adalah di mana merah. Berlakunya pullback sebanyak pullback. Okay, kita tengok price range. Okay, so dia paling tinggi berapa ni? Okay, dan 40,000. Pullback dia okay. Kenapa tak keluar ni price range? Okay. So dalam lebih kurang 28% lah, 28%. So pullback ni normal. Cuma dalam konteks ni kita tahu siapa dalang yang buat harga Bitcoin ni jatuh. So itu adalah F2 Pool. Mereka melakukan banyak penjualan. Sampai paling tinggi pun dekat hampir 10,000, 14,000 bilangan Bitcoin yang mereka pump ke dalam exchange, yang mereka jual. So F2 Pool ni, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, mereka adalah syarikat mining yang antara syarikat mining yang banyak membuatkan mining. Mereka antara yang terbesar lah. So kita tengok dari sudut hash rate. So siapa yang ada hash rate, mereka lah yang dapat Bitcoin paling banyak. So kalau kita tengok dekat sini, F2 Pool ni adalah nombor 1. So mereka adalah antara yang terbesar. Diorang ni daripada China. So mereka antara yang terbesar. Jadi bila mereka melakukan penjualan, sudah tentu dia akan bagi satu efek yang besar. So inilah F2 Pool buat. So ramai yang mungkin rasakan marah, apa hal ni pergi jual Bitcoin banyak-banyak kan. So memang kalau kita tengok dari sudut apa yang dibuat, seolah-olah dia adalah macam market manipulation. Dia cuba suppress harga Bitcoin. So itu kalau kita tengok dari sudut pandang yang bearish ataupun sudut pandang yang negatif. Tetapi kalau kita tengok dari sudut pandangan yang positif, bagi saya, ya betul, dia buat market manipulation ni tak berapa tepat, tak berapa bagus lah kan. Tapi bagi saya, kalau dia keluarkan duit ini untuk reinvest balik dekat dia punya equipment, reinvest balik dekat dia punya teknologi, bagi saya tak ada masalah. Sebab mungkin dia buat penjualan ni, bagi saya dia buat waktu fasa bull run. So benda tu dia tak menekan harga untuk terus ke bawah. Dia hanya jadi setakat pullback. Jadi mungkin ini adalah waktu dia untuk dia ambil duit waktu awal-awal bull run. So dia mungkin boleh reinvest dekat dia punya mining dan sebagainya. Dan selepas ini, mungkin bulan Februari ini, mungkin dia tak buat apa-apa penjualan yang besar. Dia mungkin fokus on dia punya research and development dan sebagainya, supaya dia boleh hasilkan lebih banyak Bitcoin for the future. So kalau dia stop buat penjualan besar-besaran lepas ni, dan lepas ni yelah institution beli apa semua, dan harga Bitcoin akan terus naik lah. So itu dari sudut pandang yang positif. Saya ada dua sudut pandang. Memang macam geram pun ada juga, asal pergi jual banyak-banyak, kenapa tak bagi dia pergi sampai 50k kan. Tapi bila tengok sudut pandang lain, tak apalah, mungkin dia nak keluarkan sekarang. Lagi baik dia keluarkan sekarang daripada dia keluarkan dekat puncak
ataupun dekat tengah-tengah bull run kan. So waktu tu macam potong steam lah kan. So biar potong steam awal daripada potong steam later in the part, yeah. So itu cerita for the F2 pool lah. Dan saya nak bagi tahu juga ada satu perkara besar yang berlaku di mana ni dia tajuk dia, Bitcoin will just move 482 million in BTC from Coinbase. So apa yang berlaku ni, ada satu whale ni dia move sekitar 14,000 bilangan Bitcoin yang berjumlah hampir 500 ni 500 bilion ni. So dia keluarkan daripada Coinbase dan dia masukkan ke dalam wallet Bitcoin. Maksudnya apa? Dia dah kurangkan supply di dalam Coinbase itu sendiri, tuan-tuan puan-puan. Dia dah kurangkan supply. Maksudnya bila supply tu kurang, demand akan naik dan harga akan naik. So apa yang saya jangkakan pada bulan Februari ni, kemungkinan F2 pool, bila orang dah tengok, orang kata apa ni jual apa semua, ramai tengah attack F2 pool. So kemungkinan F2 pool dia dah habis buat penjualan dia pada bulan Januari. So sekarang ni mungkin dia takkan buat penjualan yang besar-besaran. Dia akan relax dulu sebab dia dah dapat duit. Saya jangkakan dia akan gunakan duit tu untuk buat dia punya research ke, untuk buat development dan sebagainya. Tak ada masalah, yeah? So kemungkinan big sellers ni dia cool off kejap. Dan Grayscale akan buat pembelian, MicroStrategy pun tengah duduk kempen. Jadi pada bulan Februari ni saya rasakan kita akan pergi fasa bull run on the next phase. Harga dia akan lagi naik. Dia akan naik dan naik dan naik. Ini adalah saya punya prediction lah. Sebab saya nampak F2 pool mungkin akan stop. Sebab biggest seller of Bitcoin ni ataupun biggest mining pool adalah F2 pool. Kalau diorang diam, dan bila ada banyak pembelian daripada retail investor macam kita dan juga institution, harga Bitcoin akan naik. Harga Bitcoin, harga Ethereum dan harga other cryptocurrency project semua akan naik, tuan-tuan puan-puan, yeah? So hopefully bulan ini akan bagi satu bulan yang sangat menguntungkan kepada kita semua. Dan kepada tuan-tuan puan-puan yang belum subscribe channel ni, mohon untuk subscribe, like, komen dan juga share. Sebab sokongan daripada tuan-tuan puan-puan akan memberikan satu algoritma yang positif dalam YouTube ni untuk terus promote channel-channel cryptocurrency terutamanya di Malaysia, supaya benda ini secara tidak langsung dapat ramai yang akan dapat tahu info dan ramai yang akan menjadi bull. Ramai akan menjadi bull. So bila ramai jadi bull, perkara itu adalah perkara yang sangat positif untuk cryptocurrency, yeah? So itu saja daripada saya. Kita jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto.